Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar kimia tingkatan 5. Okay, so hari ni kita nak belajar topik baru dalam bab 1 keseimbangan redoks, iaitu sel elektrolisis. Okay, sel elektrolisis. So, sebelum ni kita belajar sel kimia. Apa beza sel kimia dengan sel elektrolisis? Ingat lagi tak? So, jom kita lihat apakah perbezaan dua ini. Okey, so kita lihat yang pertama. Dalam bab ini banyak sangat topik yang akan kamu belajar. Okey, yang pertama huraikan elektrolisis, kemudian sebatian lebur, kemudian kita akan kita akan belajar mengenai faktor, kemudian kamu kena bandingkan antara sel kimia dengan sel elektrolisis, dan kemudian kamu kena lihat bagaimana proses penyaduran dan penulinan. Dua proses ini adalah aplikasi elektrolisis di dalam industri. So kita lihat pertama. So siapa yang masih lagi ingat apa yang belajar dalam ni? Dalam ini kita akan belajar, ingat ya, saya terpaksa laju sikit lah. Bab ini untuk subtopik ni terlalu banyak dan terlalu panjang. Kalau boleh pun dalam masa seminggu baru habis topik ni. So sebab kita nak exam dah minggu depan. So apa-apa pun saya kena laju sikit lah. Nanti topik-topik yang lain kita tak dapat nak catch up. Okey, kita pergi kepada soalan ni. Soalan pula. Nota ini. So ini di sini. Kita ada dah belajar mengenai sel kimia. Hari ini kita belajar tentang sel elektrolisis. So dalam suatu sel elektrolisis, dalam sel elektrolisis kita ada satu beaker ataupun sel elektrolit. Sel elektrokimia yang mana dia mempunyai dua elektrod. Dalam sel kimia, kita belajar elektrod ini adalah jenis elektrod yang berbeza. Jenis logam yang berbeza. Tapi dalam sel elektrolisis, kamu akan belajar dia adalah dua elektrod yang sama. Selalunya kalau ini kita pakai elektrod karbon, so dua-dua adalah elektrod karbon. Kalau dalam sel kimia, dua elektrod yang berbeza. Kemudian dia akan disambung dengan bateri. Dia akan disambung dengan bateri. Sel kering lah. Di mana dekat sini bila kita sambung dengan bateri, maksudnya tenaga yang ditukarkan. Kalau sel kimia kita tukar daripada tenaga kimia menjadi tenaga elektrik, tetapi dalam sel elektrolisis kita akan menukarkan daripada tenaga elektrik tukar jadi tenaga kimia. Kemudian di dalam ini, tak besar sangat, jadi besarkan sikit dia punya beaker ni. So dalam ini kita ada elektrolit. Ini yang kita panggil elektrolit. Dalam elektrolit ni kita ada sama ada, kalau dia kena mengkonduksikan elektrik, maksudnya dia adalah sejenis elektrolit. Apa maksud elektrolit? Elektrolit ialah sama ada dia dalam keadaan leburan atau aqueous. Ejek aqueous ni pun kena betul. Term kamu dalam kimia kalau aqueous ni pun dah salah, salah lah. Walaupun yang lain tu adalah betul. Ingat ya. Ejaan kena betul. Ejaan kena betul. Kemudian kalau pula bukan elektrolit, bukan elektrolit ni maksudnya dia tidak boleh mengkonduksikan elektrik. Tidak boleh mengkonduksi elektrik. Dia tidak boleh mengkonduksi elektrik. Elektrolit dia boleh mengkonduksi elektrik sama ada di dalam keadaan leburan atau aqueous. Apa beza leburan dengan aqueous? Leburan tu maksudnya contoh macam kamu panaskan kek. Kamu nak buat kek gula hangus kan? So, kamu ambil gula, kamu panaskan dia. So, dia akan menjadi melebur. Gula tersebut akan lebur. Itu yang kita panggil leburan. Molten. Dia akan lebur. So, aqueous ini pula apabila sesuatu bahan, contohnya gula, kamu campurkan dengan air. Maksudnya, selain daripada gula, dia pun ada unsur air. So, itu beza antara leburan dan aqueous. Dan elektron ini pula apa-apalah yang boleh mengkonduksikan elektrik. So, tulis kat sini.
mengkonduksikan elektrik. Okay. So, dia boleh mengkonduksi elektrik. So, sama ada elektrolit ni boleh dalam keadaan sebatian ion. Okay. Sebatian ion yang cikgu cakap tadi, sama ada dia dalam keadaan pepejal. Okay. Pepejal. So, kalau dia dalam keadaan pepejal, dia disebut juga sebatian ion. Tetapi dia tak boleh mengkonduksikan elektrik. Kenapa? Dia berada dan ion tersebut dia tak movable. Dia tidak freely moving. Dia tidak bergerak bebas. Dia dalam keadaan kekisi. Contohnya macam inilah. Dia dalam keadaan kekisi, dia ada positif, negatif. So, dia tidak bergerak bebas. Tetapi, dalam keadaan leburan atau aqueous, dia boleh mengkonduksi elektrik. Tetapi, ingat itu, dia kenapa? Sebab dia free moving ions. Ion-ion yang bergerak bebas. Ion-ion yang bergerak bebas. Elektrolit pula, sebab selain daripada dia adalah sebatian ion, dia juga adalah sama ada asid atau alkali. Tetapi kalau asid yang tak ada air, dia tidak boleh mengkonduksi elektrik. Sebab apa? No free moving ion. Tiada ion yang bebas bergerak. Okay, padahal di dalam kehadiran air, why? Because asid atau alkali hanya akan menunjukkan sifatnya apabila berada di dalam air. Sebab dia akan menghasilkan ion hidrogen. Itu untuk sifatnya lah kan. So, dia akan mengion di dalam air. Contohnya macam asid hidroklorik, aqueous dalam air. So, dia ada ion hidrogen. Dia boleh mengion. Boleh mengion tu maksudnya dia boleh menjadi ion, zarah-zarah ion. Hidrogen ion, klorida ion. Contoh ni ya, cikgu bagi contoh. Lepas tu dia ada dalam air, maksudnya dia ada ion hidroksida dan ion hidrogen juga. So, tak payahlah kamu yang repeat ion hidrogen lagi. Okay, San, dia boleh mengkonduksi elektrik. Because why? Because dia ada free moving ion. Ion-ion yang bebas bergerak. Okay, faham ya? Kat situ ya. Okey, kemudian bukan elektrolit. So, tadi cikgu cakap, bukan elektrolit tadi, dia tidak boleh mengkonduksi elektrik. So, dia adalah dalam sebatian kovalent. Okey, dia adalah dalam sebatian kovalent yang mana dia tidak boleh mengkonduksi elektrik. Kenapa? Sebab dia wujud dalam molekul. Contoh macam aseton, macam alkohol. Okay? Tidak ada ion-ion yang bebas bergerak. No free moving ions. Dia tiada bebas bergerak sebab dia dalam keadaan molekul. So, nanti kalau soalan minta kenapa dia tak boleh mengkonduksi elektrik? Sebab dia berada wujud di dalam keadaan molekul. So, dia tiada ion-ion yang bebas bergerak. Okey. So, kita pergi kepada next slide. Okey. So, ini tadi cikgu dah cakap. Okey. Kita dah cakap yang ini. Kita tak payahlah cikgu nak cakap lagi. Okey. Kemudian, okey, yang ini. Yang ini adalah ion-ion yang bebas bergerak yang cikgu cakap tadilah. So, kalau dalam keadaan lebur, maksudnya ion ia sahaja yang ada. Dia tak ada ion air ya. Selain daripada tak ada ya. Sebab lebur. Lebur macam tadi, kamu letakkan apa namanya? Gula, masuk dalam gula, kamu leburkan dia. Contohnya Hamizah dia nak buat kek gula hangus, nak tolong mak dia. So, Mizah ambilkan gula, kamu panaskan. Panaskan, so dia akan lebur. Gula itu akan melebur. Itu adalah leburan. So, apa bahan yang ada dekat dalam tu? Bahan yang ada dekat dalam tu adalah hanya bahan dia sahaja. Okay. So, contohnya kat sini leburan plumbum 2 bromida. So, dia ada ion plumbum, dia ada ion bromida. Okay. Bila kita kata dalam keadaan leburan, so dia adalah free moving ions. Ion-ion yang bebas bergerak. Ion yang bebas bergerak. Okay, kamu lihat kat sini, kita ada bateri kat sini dan mentol itu pun menyala. Okay, bagaimana pula dengan keadaan aqueous? So, dalam keadaan aqueous, dia ada unsur tambahan iaitu air. Aqueous di dalam air. So, dia ada ion hidrogen dengan ion hidroksida. Dia tambah lagi. So, ada berapa ion dekat sini? Paling kurang pun 4 ion.
Okey, paling kurang pun 4 ion. Okey, contohnya ini larutan natrium klorida. So, dia ada ion natrium, dia ada ion klorida, dia ada ion hidrogen, dia ada ion hidroksida. Tapi kalau cikgu tukar kat sini asid. Contohnya cikgu nak tukar larutan hidroklorik asid. So kalau larutan hidroklorik asid, so maksudnya dia ada ion hidrogen, dia ada ion klorida, dia ada ion hidroksida. Kenapa? Hidrogen ni kita tak repeat sebab kita memang sudah wujud hidrogen di dalam asid hidroklorik. So, tak perlu kita nak repeat lagi sekali ya. Ingat tahu kalau dia tanya apakah ion-ion yang wujud, kamu sila pastikan jangan dilupain dengan air larutan tersebut. Okey, larutan jangan lupa. Okey. Okey, so siapa yang baru masuk tadi? Okey. Okey, so dah siap ya. Okey, so pastikan kamu semua ingat apa yang cikgu explain. Sebab lepas ni kita nak explain lagi banyak. Lagi mendalam. Okey, next. Okey, next kita akan belajar ini. Konduktor. So, tak perlulah cikgu nak nama kat sini. So, kamu dah tahu konduktor itu boleh mengkonduksi elektrik. Okey, sama ada dalam keadaan pepejal atau leburan tetapi tidak mengalami perubahan kimia. Tapi elektrolit ni, dia boleh mengkonduksi bahan yang boleh mengkonduksi elektrik dalam keadaan lebur ataupun aqueous dan dia mengalami perubahan kimia. Apa cikgu maksud perubahan kimia? Perubahan kimia tu dia akan mengalami daripada tenaga apa jadi tenaga apa. So dia ada perubahan kimia. Ataupun kamu lihat contohnya daripada ion ini dia akan jadi molekul. Daripada ion dia akan jadi sesuatu gas. Contohnya lah. Okey. So konduktor pula bahan yang mengalirkan tanpa mengalami penguraian. Tapi elektrolit dia akan mengalami penguraian. Contoh dia akan mengion. Macam cikgu cakap tadi, dia akan mengion. Okey, dia akan mengion. Okey, dia akan terurai menjadi juzuk unsurnya. Okey, so konduktor dapat mengalirkan arus elektrik kerana terdapat elektron yang bebas bergerak. Okay, ini pun sama. Kekonduksian semakin berkurang apabila suhu meningkat. Tapi kalau elektrolit dia akan semakin bertambah. Kekonduksian elektrik akan semakin bertambah. Okay, contoh konduktor logam ataupun grafit. Yang ini grafit ingat tak kita belajar dalam mana? Tak ingat? Dalam bab nanoteknologi. Kalau yang tak ingat lagi itulah grafit, grafen. Ingat tak? Grafit. Apa beza grafit dan grafen? Buka buku balik. Okey. Kemudian dalam elektrolit pun kita ada sebatan ion serta asid dan alkali. Okey, so apa sebenarnya elektrolisis tu? Kita nak uraikan dia. Kita nak pecahkan dia. Satu sebatian tu ataupun satu leburan aqueous kepada juzuk-juzuknya. Okay, yang mana elektrolisis ni dia akan mengalirkan arus elektrik. Arus elektrik akan mengalir akan menghasilkan tenaga kimia. Okey, so akan menghasilkan tenaga kimia. Okey, contohnya begini. Okey, yang ini adalah contoh leburan plumbum 2 bromida. So, apakah ion yang ada dekat sini? So, ion yang ada dekat sini adalah ion plumbum dan ion bromida. So, kena ingat. Okey, kita di sini kita ada anod dan kita ada katod. So, siapakah yang akan pergi ke anod? Okey, siapa yang akan pergi ke anod? Dia adalah anion. Apa itu anion? Anion adalah ion yang bercharge negatif. Tulis dalam buku kamu sekarang. Okey, sekarang ni katod. Okey, kita ada anod dan kita ada ke katod. Katod pula siapa yang akan pergi ke katod? Ialah cation. Siapakah cation? Cation adalah ion yang bercharge positif. Kenapa cikgu? Anod ni adalah terminal positif. Okay. Cathode adalah terminal negatif. Okay. Elektron yang bercharge positif lah. So, negatif dia akan tertarik. Cikgu pakai pen lain. Okay. Dia akan tertarik dengan positif. Negatif akan tertarik dengan positif. Manakala cathode adalah terminal yang bercharge negatif. So, maksudnya ion yang akan tertarik adalah ion positif. Sebab positif dengan negatif adalah berbeza. Dia oppositely charged. Dia adalah charge yang berbeza. Okey, bila kita lihat dekat sini, apa yang akan terjadi? So, di sini ion oleh sebab dia adalah leburan,
Dia mempunyai dua jenis ion sahaja, iaitu ion plumbum dan ion bromida. Ion plumbum dan ion bromida. Okey. So kalau kamu lihat dekat sini, okey. Ion bromida adalah ion yang bercaj negatif. So, ion yang bercaj negatif, dia akan pergi kepada terminal yang positif. So, N ion, this is the N ion. A dengan A. Ingat yang situ je. A dengan A. N ion dengan anode. N ion dengan anode. N ion dengan anode. So, dia akan pergi di antara oppositely charged. Dia akan pergi kepada, dia akan tertarik dengan anode. Okay. Kemudian apa yang berlaku dekat sini? Apa pula yang berlaku dekat anode? Apakah yang akan berlaku kat cathode? This is the explanation. So, you look here. Okay. So, tadi cikgu cakap apa? Ion bromida, dia akan tertarik pergi ke anode sebab dia adalah N ion. So, ion bromida, dia akan dinyah charge. Apa maksud dinyah charge? Maksud dinyah charge maksudnya dia daripada ion, dia akan membentuk molekul. Dia nak bentuk dalam bentuk keadaan molekul. So, sekarang ini dalam bentuk ion di sini, dia nak jadikan molekul, dia kena mendermakan elektron. Dia kena melepaskan elektron. Okay. So, ion bromida ni, dia akan melepaskan elektron untuk menjadi, ingat, N ion akan melepaskan elektron. Donate the electron. Okay. So, bromida dia akan jadi molekul bromin. So, nanti kamu akan keseimbangkan dia. Okay. So, kalau kamu lihat dekat sini, ingat nampak tak apa ni yang terhasil? Gas bromin. Gas bromin warna apa, Alia? Hari tu kita dah belajar. Gas bromin warna perang. Gas bromin berwarna perang. So, nama yang terbentuknya adalah bromin. So, apakah penerangan? Okay, penerangan dia adalah dua ion bromida. Nampak tak dua kat sini? Dua ion bromida, dia akan membentuk satu molekul bromin. So, kalau kamu lihat dekat sini, saya nak tanya Najwa. Najwa, kalau dekat sini melepaskan elektron, pengoksidaan ke penurunan? Melepaskan elektron. Penurunan atau pengoksidaan? Najwa ada? Penurunan atau pengoksidaan? Tidak. Tak ada. Baiklah, koma. Okay. Kalau dia melepaskan elektron, dia adalah tindak balas pengoksidaan. So, maksudnya bromida ini ejen apa? Ejen penurunan. Terima kasih. So, ejen penurunan. Ya, kita pergi kepada bromida. Plumbum. So, tadi cikgu cakap, kita ada dua ion je yang ada. Ion plumbum dan ion bromida. So, ion bromida tadi, dia dah pergi ke anode. Sebab bromida adalah N ion. Bercaj negatif. A mesti pergi dengan A. Ingat ya? Ingat tau? Okay. Tadi dia ini berbeza dengan sel kimia kan? Sel kimia tadi kita kata apa? Yang paling negatif dulu. Betul? So, yang ini dia berbeza. Sila hati-hati ya. Tengok dulu sel apa yang dia bagi. Soalan tu. Saya cadang nak bagi soalan macam inilah dalam exam nanti. Seronok juga ya dah. Okay. So, dekat sini plumbum. So, di sini ion plumbum. So, ion plumbum ini adalah cation. Cation akan tertarik, cation dalam bahasa Melayu. Okay. Cation akan tertarik pergi ke cathode. K dengan K. So, cation positif, dia akan pergi terminal negatif iaitu cathode. Di sini, cation di sini dia akan menerima elektron. So, dia akan menerima elektron, ion. Maksudnya ini pun ion plumbum akan menerima dua elektron. Ataupun kalau kamu dah cakap, ion plumbum akan dinyah charge. Ion plumbum akan dinyah charge untuk menjadi logam plumbum, atom plumbum pun boleh. So, atom plumbum ini dia berwarna pepejal, warna kelabu.
So, nanti kamu akan nampak, kamu akan lihat dekat katod satu pepejal kelabu akan terbentuk. So, dekat sini apa explanation dia? Satu ion plumbum akan menerima 2 elektron untuk membentuk atom plumbum. So, kalau kamu lihat, dia menerima elektron. So, menerima elektron proses apa? Penurunan ke pengoksidaan, Hamizah? Penurunan. Terima kasih. So, kalau dia penurunan, dia ejen apa, Hamizah? Pengoksidaan. Pandai, ejen pengoksidaan. Tiba-tiba blur. Tiba-tiba blur. Alamak, cikgu, saya lupa lah dia kalau diterima ke tuan. Saya tak tahu. So, kalau kamu lupa tu kan, hilang ingatan tiba-tiba lah kan. Doa baik-baik. Kamu lihat pula dia punya nombor pengoksidaan. Gitu. Sebab tu kita belajar benda yang banyak. Kalau kamu tengok nombor pengoksidan, cikgu, saya tak tahu dah cikgu, kalau menerima elektron tu pengoksidan ke penurunan. Kamu tengok pula kepada nombor pengoksidan. Lupa. Ni kes orang lupa. Dah tua kan? Dah lupa kan? Macam cikgu Ziana, suka lupa. So, kalau kamu lihat sini, plumbum ni plus 2. Atom plumbum, dia punya nombor pengoksidan dia kosong. Plus 2 jadi kosong, nombor pengoksidan akan berkurang. So, dia berkurang, itu bermaksud dia adalah penurunan. Kalau lihat dekat sini, bromida, dia daripada negatif 1 nombor pengoksidaan, jadi kosong. Dia meningkat. Bila meningkat, dia adalah proses pengoksidaan. Gitu. Tengok. Betapa banyaknya ilmu yang dah kamu belajar daripada hari tu sampai sekarang kamu aplikasikan di dalam ini. Bersyukurlah kamu dah belajar dah banyak. Alhamdulillah, dah faham dah. Okey, so ini baru leburan. Kita nak masuk dalam aqueous anak-anak semua. Aqueous ni dia mencabar sikit. Kenapa cikgu kata dia mencabar? Cikgu kata mencabar sebabnya apa? Sebab dia melibatkan 3 faktor yang penting. Jangan risau. Okay, Cikgu Ziana ada bersama dengan anda semua untuk mengajar kamu 3 faktor. Tengok buku teks semua. So, kita ada 3 faktor. Yang pertama, nilai inert. Okey. Yang kedua, kepekatan larutan. Yang ketiga, jenis elektrod. So, kita ada 3 nilai ataupun 3 faktornya. Okey, 3 faktor. Inert, kepekatan dengan jenis elektrod. Nampak tak kekusutan itu akan terjadi sebentar lagi? Jangan risau, kamu dah belajar. Okey, dulu masa KBSN kita tak ada inert. So, dulu kita panggil dia sebagai siri elektrokimia. So, ECS. Kalau nak cari makan, Ali, Zainal, Fira suka pergi hutan curi anggur. Australia. That is our ECS. Kita panggil dia siri elektrokimia. Siri elektrokimia. Tapi untuk KSSM yang sangat mencabar ini, kita mempunyai nilai inert. Maksudnya nanti bila kamu sekarang SPM dah belajar, kamu tidak akan termangu-mangu di dalam form 6 ataupun matrikulasi. Bersyukur kamu dah belajar semasa tingkatan 5. Okey, so kita lihat apa yang kamu akan belajar. Cikgu akan explain one by one for the factor. Okey, for the first is a nilai anode. So, the inert value is, okay, kita tadi cikgu cakap apa? Kita ada anode, kita ada kathode. Okey, nota yang ini tolong kalau ada print, kau print balik, kau photostat balik. Kalau kau photostat balik, kau tampal kat buku kau. Ataupun kau buat nota yang paling ringkas. Yang mana? Okay, faktor yang pertama iaitu inert. Di anode, tadi cikgu ajar apa? Anode, anion akan pergi ke anode. Cation akan pergi ke cathode. Kenapa? Atas sebab apa faktor inert tu anion akan pergi ke anode? Okey. Agak-agaknya kan, kenapa kita kena buat pemilihan macam ini ya? Kenapa masa peleburan tadi, molten tadi, kita tak perlu pun nak buat pemilihan seperti ini? Okey, ini disebabkan kamu nak whiteboard warna apa? Cikgu ada whiteboard warna putih ada, ini ada. Cikgu nak whiteboard warna rule paper pula. Macam ni. Kisah dia macam ini. Dalam leburan tadi, kita ada 2 sahaja ion. Betul? Kita ada ion cation. Kita ada anion. Okay. So, kita tadi dah cakap
Cation akan tertarik pergi ke katot. Anion akan tertarik pergi ke anon. Itu untuk leburan tadi kan? Senang je sebab contohnya kalau kita ada leburan plumbum 2 bromida. Kita ada ion plumbum dan ion bromida. Tapi dalam kes aqueous, larutan aqueous, contohnya cikgu nak pakai larutan aqueous plumbum 2 bromida. Balik Okey, cikgu nak bagi yang ini plumbum 2 bromida. Larutan aqueous. Dia dalam keadaan larutan. Okey, bila dalam larutan, kamu tolong senaraikan dengan saya. Apa ion yang ada? So, dia ada ion plumbum. Dia ada ion bromida. Dia ada ion dalam aqueous, ada ion air. Air tu apa? Hidrogen. Kita ada hidroksida. Nampak tak dekat situ? Ada 4 ion. Kemudian, cation ini dia akan pergi kepada ini bukan cation yang ini. Cation cikgu pakai pen lain lah. Okey, cation yang mana? Ini dan ini. So ini akan pergi kepada anion, betul? So plumbum dengan hidrogen dia akan adalah cation. Cation ni dia akan pergi ke katot. Tapi dia ada 2 jenis. Kita nak pilih yang mana? Macam peleburan tadi dia hanya ada 1. Nak tak nak kau pilih je lah yang tu. Betul? Sama dah juga dengan anion. Anion pun ada 2. Bromida dengan hidroksida. Nak pilih yang mana satu? Oleh sebab itu, di sinilah fungsinya yang ini. Okey, tengok sini betul-betul. Okey, yang pertama, faktor yang pertama kamu lihat dulu nilai inut. Okey, kalaulah kamu tengok gambar tu, dia tak ada kena-mengena dengan kepekatan. Kepekatan dia lebih kurang kalau dia punya pekatnya 0.5 pun dikira pekat. 1 molar pun dah dikira pekat. Dia ada nak kamu akan nampak perbandingan. Ataupun jenis elektrod. Okey, jenis elektrod ni apabila, kena ingat dia, apabila elektrod yang kamu gunakan itu adalah sama seperti elektrolit. Contoh, elektrod yang kamu gunakan tu adalah kuprum. Elektrolit yang kamu gunakan kuprum klorida. Contoh, larutan kuprum klorida. Sama tak? Sama. Terus dalam mind kamu, that is a third factor. Faktor yang ketiga. Okey? Kemudian, ingat dia, apa tadi cikgu nak cakap? Itu faktor untuk jenis elektron. Kalau kepekatan, dia ada bagi kepekatan dia kalau 1 molar, 0.5 molar itu pekat dah. 2 molar itu memang dah pekat. So, itu adalah faktor kepekatan. Sekarang cikgu nak cerita tentang inut. Seperti cikgu kata, sediakan diri kamu. Hari ni kita nak belajar banyak sikit. So, anion akan pergi ke anon. Ada 2 anion. Kita nak pilih yang mana? So, anion ni kamu pilih yang nilai inut yang lebih negatif atau kurang positif. Ini bermaksud ejen apa? Ejen apa? Lebih negatif. Ejen penurunan. So, maksudnya ejen penurunan yang kuat. Di antara 2 tadi, siapakah ejen penurunan yang kuat? Kemudian, kenapa dia lebih mudah untuk dinyah charge dan dioksidakan? Nama pun ejen penurunan. Maksudnya, dia akan mengalami proses pengoksidaan. Ingat ya? Cikgu slow-slow dah ni. Sebabnya yang ini penting ya. Kemudian, tadi cikgu cakap apa? Cation. Cation, K akan pergi kepada K. Cation positif akan pergi ke katot. So, antara 2 cation tu, kamu nak pilih yang mana? Silalah pilih inut yang paling positif. Lebih positif atau kurang negatif. Ini bermaksud ejen pengoksidaan yang kuat. Ejen pengoksidaan yang kuat. Kenapa? Sebab nilai itulah yang paling, ion tersebutlah yang paling mudah untuk dinyah charge dan mudah untuk diturunkan. That means proses yang terhasil adalah proses penurunan. Anod pengoksidaan. Katot penurunan. Boleh ya? Boleh ya?
Anode tadi kita riliskan elektron. Kita melepaskan elektron. Kathod kita mengambil. Kita menerima elektron. Okay, slow. Okay, untuk faktor kepekatan. Okay, untuk faktor kepekatan, okay, kita ada anod dengan kathod macam biasa. Okay, apabila, okay, dengar sini baik-baik. Okay, tadi kita tengok kepada nilai E node. Di sini untuk kepekatan hanya anod sahaja yang akan terpengaruh. Maksudnya yang akan terpengaruh dengan faktor kepekatan. Kathod dia tetap sama. Ambillah nilai E node yang paling positif, iaitu dalam siri elektrod piawai, iaitu yang mudah untuk dinyah charge, yang mudah untuk diturunkan. Okey, maksudnya dia adalah pro-agen pengoksidaan yang kuat. Dia akan mengalami proses penurunan. Tetapi di anod, okay, di sini faktor ini hanya dipertimbangkan untuk pemilihan ion pada anod sekiranya larutan aqueous mengandungi ion halida. Okay. Kalau dia ada faktor ion halida sahaja, ingat ya, ion halida. Apa tu ion halida? Frank Clark belajar ilmu astronomi tu tak payah. Ini adalah halogen. Halida maksudnya di dalam bentuk ion. Okey. Ion halida mempunyai kepekatan yang lebih tinggi di dalam elektrolit, akan dinyah charge pada anod walaupun nilai E node halida lebih positif. Okey, walaupun cikgu, saya tengok cikgu, kita ada klorida, kita ada hidroksida. Dua ini anion, dia akan pergi ke anod. Saya dapati dia cikgu. Okey, saya dapati E node untuk hidroksida ni dia lebih negatif berbanding dengan klorida, dia lebih positif. So cikgu, kalau cikgu ajar tadi, kita kena ambil yang hidroksida lah kan cikgu? Kamu lihat tak? Dia pekat. Okay, bila dia adalah pekat dan dia adalah kumpulan halida, so kamu yang ini faktor ini tidak diterima. Kamu ambil faktor ini, iaitu kamu pilih yang positif. Okay, ingat ya. Okay, yang lebih ion halida yang lebih positif. Ingat ya, kepekatan. Okay, boleh ke? Boleh ya? Dah pukul 1.11 dah. Okay. Kemudian jenis elektrod. Okay, jenis elektrod ini pula. Okey, yang ini tengok betul-betul ya, cikgu cakap ya. Okey, untuk anod. Okey. Elektrod ini apabila dua elektrod, cikgu lukis ya, comel cikgu lukis sekejap. Okey, ini kita punya apa namanya, sel elektrolit. So apabila cikgu kata dua elektrod ini dia gunakan sama seperti elektrolit. So elektrolit kat sini cikgu guna cuprum nitrat. Aqueous. Akbar. Okey. Larutan cuprum nitrat aqueous. Okey. So, bila macam ini punya case, ini adalah terus kepada mindset kamu, terus kepada faktor yang ketiga, iaitu jenis elektron. Okey, di mana faktor ini hanya dipertimbangkan untuk elektron reaktif sahaja. Okay, contohnya cuprum ataupun argentum. Okey, hanya untuk cuprum dan argentum. So, tiada anion yang akan dinyah charge. Okey, di sini atom logam anod yang akan membebaskan elektron bagi membentuk ion logam. Ini bermaksud dekat sini dia pakai apa anod dia? Cuprum elektrod. Maksudnya cuprum ini yang akan mengion. Dia tak ada anion yang dinyah charge. Sekarang ni elektrod ini yang akan mengion. Mengion tu apa? Mengion tu maksudnya dia menjadikan diri dia ion. Bila dia jadikan diri dia ion, maksudnya contoh kat sini kita pakai cuprum. So dekat sini cuprum dia akan mendermakan elektron, dia akan menjadi ion yang bercharge 2+ dan 2 elektron. Dia akan tetap dia akan mendermakan elektron. Okay, tetap dia akan mendermakan elektron. Tapi atom akan mengion. Maksudnya dia akan membebaskan ion untuk menjadi ion logam dekat sini. Okey, bagaimana pula dengan kathod? Okey, dekat kathod pula kamu ambil nilai E node yang positif. Dia tidak akan berubah.
Nampak tak? Dia tetap akan sama. Kamu pilih nilai E note yang paling positif, iaitu yang mudah untuk dinyah charge. Okay, contohnya dekat sini kita ada cation dia, kita ada ion Cu2+ dengan hidrogen. So confirm lah kamu akan ambil Cu2+ sebab nilai Cu2+ adalah paling positif. Paling positif maksudnya ejen apa? Ejen pengoksidaan yang kuat. So maksudnya sini Cu2+ akan menerima elektron untuk menjadi logam kuprum. Inilah aplikasi yang kita gunakan dalam proses penulinan dan penyaduran. Nanti kita akan belajar penulinan dan penyaduran. Kita nak tulinkan suatu logam yang tak pure. Impure nak jadikan pure. Logam yang tak tulen nak jadikan dia tulen. Ataupun kamu nak platingkan dia. Plating tu maksudnya kita nak sadurkan dia. Contohnya kamu nak bagi dekat mak kamu gelang emas. Tapi gelang cari duit pun tak ada. Bukan duit tak ada emas. Gelang yang mak kamu nak tak ada. So kamu ambil dah besi mana-mana, so kamu akan platingkan dia guna emas, blok emas. Jadilah electroplating penyaduran. Okey. So dekat sini 3 faktor ini kena ingat. Okey, cikgu akan pergi kepada one by one. Okey, tengok sini. Okay, ini contoh adalah larutan kuprum sulfat. Okay, adakah kamu lihat faktor yang kedua dan ketiga? Tiada. Sebab di sini dia pakai elektrod karbon, so bukanlah faktor ketiga. Dia punya kepekatan pun dia tak ada mention pun pekat ke tidak. Sama sahaja. So, that is a moderate. Dia biasa sahaja. Okay, kemudian. Di sini, dapat sahaja larutan begini, kamu keluarkan dulu. Siapa cation, siapakah anion? So, di dalam larutan kuprum 2 sulfat, kamu ada Cu2+, kamu ada cikgu ambil cation dulu ya. Hidrogen daripada air, saya ada sulfat daripada kuprum sulfat, cikgu ada hidroksida daripada air. Okey, so cikgu ada 4. Okey, cikgu ada 2 anion dan 2 cation dekat sini. Okey, tadi cikgu dah ajar. Cation akan pergi ke kathod. So, cation ini pergi ke kathod. Sebab itu kamu nampak sini. Dia akan pergi ke sini. Dia nak dinyah charge. Apa tadi dinyah charge maksudnya cikgu kata? Dia nak buang charge dia. Okay, kemudian sulfat, ion sulfat dan ion hidroksida dia akan pergi ke anode. So dia akan yang ini dua lah. Okay, ambil pen lain. Kita ambil pen lain. Yang ini pula, dia akan pergi ke anode yang ini. Okey, nampak ya? Okay, ini akan pergi ke sini. Okey, kemudian. Cikgu cakap apa tadi? Pilih. Macam mana kamu nak pilih? So, kamu senaraikan dulu dia punya nilai E note dia. Okey. So, kalau kamu lihat dekat sini, okay, yang ini nampak tak dia susun apa? Dia susun macam ini. Kenapa dia susun macam ni? Sebab dia nak buat macam ni. Ejen, macam ni cikgu cakap tadi. Yang macam hari Sabtu kita belajar, ejen pengoksidaan tambah elektron untuk jadi ejen penurunan. Dia susun macam ni. Ikut kepada serial elektron piawai. So dekat anode kita ada hidroksida dan kita ada sulfat. So kalau lihat dekat sini, nilai hidroksida ini paling positif. Ingat anode. Yang ini nilai untuk sulfat kurang positif. Dia adalah kurang positif. Betul ke yang dia buat ni? Ion hidroksida. Apa cikgu ni? Okey, ion sulfat adalah lebih positif. Ion hidroksida kurang positif. Ya Allah, nampak tak? Dah tua dah. Okey. Kemudian untuk kathod pula, kita ada ion hidrogen, kita ada ion kuprum. Okey, dekat sini tengok nilai E note dia. Okey, tadi cikgu cakap apa? Dekat E note, siapa yang kita nak pilih? So, dekat E note, kita akan pilih E note ataupun E note, nilai E note yang kurang positif. Yang kurang positif. Sebab ini dua-dua positif, so kita katakan dekat sini, kita tak boleh kata dia lebih negatif. Kita kata kurang positif. Okey, so dekat sini kita akan pilih hidroksida lah.
So dia adalah kurang positif. So kurang positif kat sini. So ini bermaksud ion hidroksida ini. So persamaan kamu jangan tulis macam ini pula nanti kalau persamaan setengah. Kamu jadikan 4 hidroksida ni, terbalikkan dia. Contoh macam ni. 4 orang hutan akan minum air, dapat urin dan 2 air dan 4 biji apple. Ini macam inilah. Macam itulah cara cikgu nak hafal. Okey, macam ni cikgu nak hafal. Okey. 4 orang hutan akan dapat 2 biji urin dan 2 air dan 4 apple. So kita akan pilih hidroksida lah sebagai persamaan setengah di anod. Okay, manakala untuk katot pula kita pilih yang paling positif. So kalau kamu lihat yang paling positif kat sini adalah kuprum. So nilai yang paling positif kat sini. So nilai paling positif maksudnya kamu pilih yang ejen pengoksidaan. So ejen pengoksidaan kat sini apa? Kuprum. So dia akan jadi, so persamaan setengah nanti Cu2 plus akan tambah elektron, 2 elektron dia akan jadi Cu. Dekat sini hati-hati, janganlah pula engkau salin pula ini double two way arrow, jangan. Sebab kita nak half equation, kita nak persamaan setengah. Okay, kita nak persamaan setengah. Okay, kemudian okay, inilah yang akan terjadi. Yang inilah cikgu cakap tadi. Okay, so dekat sini, okay, kalau kamu lihat pemerhatian yang tadi. So, kalau kamu lihat pemerhatian tadi, okay, untuk dekat anod, gelembung gas tidak berwarna akan dibebaskan. Okay, gas yang tidak berwarna tu maksudnya nampak tak sini apa gas yang terhasil? Oksigen. Oksigen ni lah gas yang tidak berwarna. Bila dah pemerhatian ni kata kat sini, infrared ni kamu cakap lah gas yang tidak berwarna ni apa? Ialah gas oksigen terhasil. Itu ya. Ingat tau, beza antara pemerhatian dan infrared. Okay. So, untuk katot pula, kalau kamu lihat tadi, kuprum. Kuprum ni warna apa? Warna perang. Dia bentuk apa? Logam. So, bila dia bentuk logam, maksudnya pepejal, perang, terenak pada katot. So, apakah yang terhasil tu? Itulah infrared kamu. So, logam kuprum akan terbentuk. Logam kuprum akan terbentuk. Okey. So, bila dah belajar yang ini, so dah tahu dah cantik dah. Okey, kemudian inilah yang akan kamu belajar. Inilah yang persamaan setengah tadi. Okey. So, ini adalah explanation dia. Cikgu yang cakap banyak-banyak tadi. Inilah. So, kamu dah tahulah. So, kalau dekat sini dia menermakan elektron, dia adalah proses pengoksidaan. Dia menerima elektron, dia adalah proses penurunan. Bila dia adalah mengalami proses pengoksidaan, dia adalah ejen penurunan yang kuat. So, ini adalah ejen pengoksidaan. Okay, ingat ya? Faham? Faham tak? Siapa faham? Raise your hand, please. Tekan. Rest on hand. Faham? Okay, terima kasih. Okay, so kita pergi kepada next slide. Okay, yang ini. Ini adalah perbezaan antara sel elektrolisis dan sel kimia. Apa bezanya? Tadi cikgu dah cakap dah. Sebenarnya tak payah cikgu terang pun tak apa. So, kalau kamu lihat di sini, okay, kita tengok dulu persamaan dia. Okay, kedua-dua ni akan elektrod dicelup dalam elektrolit. Ya, betul. Kedua-dua, okay, tindak balas di anod akan berlakunya pengoksidaan. Maksudnya dia akan mendermakan elektron atau membebaskan, melepaskan elektron. Dan dekat katot akan terjadinya proses penurunan iaitu dia akan menerima elektron. So, elektron dia akan mengalir daripada anod ke katot. Maksudnya daripada anod pergi ke katot. Sama juga macam sel kimia yang semalam minggu lepas kita belajar. So dekat sini cikgu cakap tadi anod, kalau untuk sel elektrolisis anod ni berterminal positif kan, katot ni terminal negatif kan. Tapi kalau sel kimia, anod adalah terminal negatif, manakala katot adalah terminal positif. Okey, tapi kedua-dua ni ada penurunan dan pengoksidan. Maksudnya ada proses redox berlaku di situ. Okey. Yang
keduanya. Kita lihat perbezaan. Okay, so pasangan logam dia adalah sama jenis. Maksudnya kalau kita pakai kuprum, so dua-dua adalah kuprum. Tenaga yang dihasilkan, so tenaga elektrik dia akan jadi tenaga kimia. Okay, tapi dekat sini dia akan menghasilkan tenaga kimia jadi tenaga elektrik. Berbeza kan? Macam mana cikgu nak tahu tenaga elektrik tu? Bila voltmeter kamu ni akan deflect. Akan bergerak. Okey. Kemudian, kalau sel kimia ni, dua logam yang berbeza lah. So, kalau dekat sini, kamu akan lihat warna kuprum sulfat tidak akan berubah. Kenapa? Sebab pengayonan dan penyah charge. Okey. Pengayonan siapa? Pengayonan kuprum dan penyah charge ion kuprum adalah sama kadar dia. Kadar dia tetap sama. Sebab itu warna biru tidak akan berubah. Tetapi dekat sini warna biru dia akan berubah. Dia akan jadi pudar. Kenapa? Sebab kepekatan, tulis ya, nanti soalan akan keluar. Kepekatan ion kuprum menurun ataupun berkurang. Okey, berkurang. So, dekat sini, terminal negatif ialah anode, terminal positif ialah katod. Yang Cik Imi cakap tadi lah. So, dia berbeza lah. Okay. So, dekat sini pula, anode terminal positif dan katod pula adalah terminal negatif. So, berbeza. Yang inilah yang cikgu cakap tadi. So, ini adalah perbezaan antara sel elektrolisis dan sel kimia. Okay, sel elektrolisis dan sel kimia. Okey, so kita lihat kepada lar. Okey, yang ini adalah penyaduran. Okey, penyaduran ini, penyaduran ni adalah cikgu kata dia apa? Faktor nombor 3. Apa tu faktor nombor 3? Faktor elektron. So, faktor elektron hanya dekat anode sahaja yang akan ada perubahan, iaitu kalau dekat sini kepingan kuprum yang kamu lihat kat tadi, so logam kuprum yang ini akan mengayon. Mengayon maksudnya daripada logam kuprum, atom kuprum dia akan menjadi melepaskan elektron untuk menjadi ion kuprum. So dekat sini kalau kamu lihat nanti bila eksperimen dia, kamu akan nampak, ingat tak cikgu cakap apa tadi hari tu? Kalau logam kuprum dia akan mengayon, dia akan dissolve ataupun dia akan melarut. Ingat tak? Pemerhatian yang cikgu ajar hari tu masa kelas tambahan. Kalau logam dia jadi ion, dia akan mengayon. Dia akan dissolve, dia akan melarut. So maksudnya dia akan menjadi semakin nipis. Pemerhatian logam kepingan kuprum akan menjadi nipis. Itu pemerhatian kamu dekat anode. So, dekat sini punya, dekat sini pula, kamu akan pilih yang paling positif. So, di antara ion kuprum dengan ion hidrogen, ion kuprum adalah ion yang paling positif. So, kamu akan pilih ion kuprum, dia akan menerima elektron. So, tapi dekat sini warna larutan kuprum sulfat akan berubah atau tidak? Tidak. Sebab kalau kamu tengok ni, pengayonan, ini kita panggil pengayonan ya, dan penyah charge. Penyah charge ni, so maksudnya warna biru larutan ini tidak akan berubah kerana cikgu cakap apa tadi? Kepekatan ion kuprum tidak akan berubah. Tidak akan berubah. So, kadar atom kuprum, nampak tak? Kadar atom kuprum ditukarkan dia jadi ion adalah sama seperti kadar ion kuprum dinyah charge menjadi logam kuprum. So di sini adalah tindak balas redox. Soalan yang akan selalu keluar. Di manakah ingin diletakkan sudu besi yang ingin disadurkan? So, ingin disadurkan, kamu kena letak dekat katot. Ingat ya. Logam yang ingin kamu sadurkan. Contoh saya nak sadurkan menggunakan logam kuprum. So, saya kena letakkan dia dekat anode. Dan pastikan elektrolit yang kamu gunakan adalah sama unsurnya seperti elektrod di anode. Sama tak? So, maksudnya kita pakai faktor jenis elektrod. Okey. Kemudian, kita pergi kepada penulinan. Okey, untuk yang penulinan ini, kamu nampak? Dia pakai kepingan kuprum sama seperti elektrolit.
So, maksudnya sama juga ini adalah faktor jenis elektron. So, bila jenis elektron ini bermaksud, kena pastikan soalan yang selalu akan keluar di manakah ingin diletakkan kepingan kuprum tak tulen. So, yang tak tulen mesti benda yang boleh dissolve, yang boleh melarut. Maksudnya yang akan logam yang mana dia akan membentuk ion lah. Okey, maksudnya dekat sini logam kuprum ini dia akan membentuk ion, dia akan mengion. So dia akan mengion jadi apa? Ion kuprum. Kita yang tak tulen tu, kita nak buang benda asing yang tak tulen tu, benda logam yang tak tulen ni dia disaluti oleh benda asing. Benda asing, impurities dalam bahasa Inggeris dia. So, impurities tu macam mana kita nak kikis dia? So, kita kena letakkan dia dekat anod. So, nanti anod kuprum tidak tulen akan mengion, membentuk ion kuprum. So, kuprum akan larut. Maksudnya dekat sini dia akan menipis. Okey. Sama juga yang macam tadi. Yang ini dia akan disaluti. Saya lupa tadi cakap pemerhatian dia. Sudu besi akan disaluti dengan pepejal perang. Pepejal perang. Sebab sini nampak tak? Logam kuprum. So, sama juga yang ini. So, dekat sini nanti logam kuprum tadi pada cathode tadi. So, ion dekat sini yang lebih positif. So, ion kuprum tadi dia akan menerima elektron untuk menjadi kuprum. 2 kat sini. Okey, di antara kuprum dengan hidrogen. So, confirm dia akan pilih kuprum sebab dia lebih positif. Dia lebih positif. So, ion kuprum akan menerima elektron untuk menjadi logam kuprum. So, nanti dekat sini dia akan menebal. So, pepejal perang akan terenap. Pepejal. Nampak tak? Pepejal kuprum atau pepejal perang akan dienapkan. Okey, dia akan menjadi semakin tebal. Nampak kan? Okey. So, ini kedua-dua tadi, penyaduran dan penulinan menggunakan faktor yang sama. Iaitu faktor apa? Faktor jenis elektron. Okey, jom kita masuk. Okey, sebelum saya masukkan ini. Okey, so masukkan. Sebenarnya dah habis dah. Okey, sebenarnya dah habis dah untuk untuk bab elektrolisis. Tepat-tepat satu jam saya ajar hari ni. Okey, so untuk menguji kamu punya kefahaman, okey, macam biasa sila masuk classpoint.app. Cikgu tunggu ya. Okey, untuk jawab soalan. Okey, saya tuliskan. Ada yang dah masuk, ada 3 orang yang dah masuk. Terima kasih. Classpoint.app. Kita nak uji kamu punya. Okey, classpoint.app. Kod dia adalah 55440. 55440. Okey. Okey, cuba. Okey, soalan ini dikata apa? So, soalan ni kata, mengapa? Okey, kenapa pepejal perang argentum chlorida tidak boleh mengkonduksikan elektrik? Mengapa pepejal argentum chlorida tidak mengkonduksikan elektrik? Okey, kita lihat siapakah yang betul. Okey, soalan yang lain ya. Okey, antara bahan berikut yang manakah elektrolit? Lambung, glukosa, kalium iodida ataupun trichlorometana. Apa situ cikgu cakap elektrolit? Elektrolit adalah bahan yang boleh mengalirkan arus elektrik sama ada dia ion ataupun covalent. Okey, ion ataupun asid. Balik. Okay, ada yang tak masuk lagi ke? Okey, kita lihat. Okey, so show answer. So, jawapannya adalah kalium iodida. Kenapa ada yang jawab plumbum? Plumbum tu kan logam. So, bila logam, dia tidak boleh mengkonduksi elektrik. Sebab apa? Dia dalam bentuk kikisi ataupun dia tak movable. Dia tidak bergerak bebas. Ion, tiada ion. So, kita lihat apakah yang paling atas? Ya, itu dia. Nuraini paling awal. Kemudian Wana dan Najwa, Fika, Mizapom. Okey, kemudian Alia pun kosong sebab dia ada lambat sikit. Okey, tak apa, tahniah kepada semua.
Okey, kita lihat kepada soalan yang seterusnya. Okey, so sudah. Okey, sedia ya soalan seterusnya. Kali je guna ambil. Okey. Yang ini pula. Mengapakah pepejal dia dah slow dah. Okey, mengapa pepejal apa tadi? Mengapa pepejal argentum klorida tidak mengkonduksikan elektrik? Tiada ion argentum, takat lembut argentum klorida tinggi. Argentum klorida ialah sebatian ion. Ion argentum dan ion klorida bergetar pada kedudukan yang tetap. Kenapa pepejal argentum klorida tidak mengkonduksi elektrik? Kenapa dia tidak mengkonduksi elektrik? Mamai jawab D, nampak? Okey, boleh ya? Okey, so kita lihat apakah jawapan yang sebenar. So, 8 orang, lagi seorang. Tak ada. Okey, so kita lihat apakah jawapan dia. Tapak tak? Semua orang salah. Jawapannya adalah A. Anak-anak semua bergetarlah apalah. Mengapa pepejal argentum klorida tidak mengkonduksi? Sebab tak ada ion lah. Yang korang buat ion, kalau kamu cakap ion bergetar pada kedudukan tetap, dia fix. Dia tak ada ion lah, maksudnya tak ada ion yang bergerak bebas. Okey, so tak ada jawapan. Maksudnya tiada pelajar ke? Maksudnya leaderboard dia akan masuk ke? Oh, dia akan masuk juga. Begitu. Okey, so insert a result. Okey, kemudian kita close submission. Okey, kita pergi lihat kepada soalan yang seterusnya. Antara faktor berikut, yang manakah tidak mempengaruhi pemilihan ion? Kepekatan, jenis elektron, isi padu elektrolit ataupun nilai keupayaan elektron. Yang mana satu? Okey, so kebanyakannya menjawab soalan C. Patutnya ada 10 pelajar. Siapa lagi yang tengok pesan tu? Hamizah ada, Wana ada, Janding ada, Najwa ada, Syafiqah ada, Hamzah ada, Alia ada, Wanaku Alia, Nurina ada, tadi Nurina ada, tadi tak ada dah. Okay, so kita close submission. Okay, kita tengok. Okay, the correct answer is ispadu lah. So tak ada ispadu. Siapa yang jawab B tu? Nak kena juga Monika. Siapa yang buat ispadu tadi? Aduh. Okay, so diorang ni paling banyak lah. Okay, Najwa, Mizapom, Fika, Wana, Alia. Okay, so yang dapat ladder dia adalah Nuraini lah yang paling tinggi. Tahniah. Okay, kita lihat soalan yang seterusnya. Okay, antara pasangan anod dan elektrod yang berikut, yang manakah digunakan untuk penyaduran sudu besi dengan kromium? Secara elektrolisis. Yang mana satu?
Yang mana? Untuk penyaduran sudu besi. Dia mesti gunakan faktor yang ketiga. So faktor yang ketiga apa? Kemudian kena ingat, anod tadi kita letakkan apa? Sudu besi ke kromium? Dekat anod. Masih ingat? Kromium ke sudu besi? Kemudian kamu tengok elektrolit dia pula. So elektrolit tu mana satu garam, larutan itu adalah larutan garam lah, yang soluble, yang larut dalam air. Ingat kan, semua garam karbonat tidak larut dalam air. So maksudnya B tu dah salah. Siapa yang pilih B salah lah. So kalau nak kata anod, mestilah logam. Logam yang gunakan kromium. So jawapannya adalah fikir sendiri. Aku 5 masuk. Okey, cikgu tunggu sampai 2 minit ya. Okey, so tengok betapa ramainya yang menjawab. A ada, B ada, D ada. Okey, so jawapannya adalah B ya anak-anak semua. Okey, so close submission. Okey, insert the result. Yang ini tak ada leaderboard ke? Set for review. Okey, so jawapan yang ini adalah, jawapannya adalah B. Seorang je dapat jawab. Yang lain semua salah. Okey, tak apalah. Okey, so kita dah habis kelas kita. Okey, saya ada kerja untuk kamu. So, adakah kamu dah buat kerja ini ke belum? Uji diri 1.4. Uji diri 1.4. Satu uji diri 1.4. Kita ada 3 soalan dalam ni. Okey, soalan yang pertama ini, okey, dia melibatkan 3 faktor elektrolisis. Tulislah apa jawapan kamu. Saya nak lihat. Okey, adakah kamu faham dengan kelas saya? Dan tolong submit di dalam Google Classroom. Okey, soalan nombor 2 pula berkenaan dengan penyaduran sudu besi. Okey, so adakah kamu faham bagaimana nak buat penyaduran sudu besi? Dia ada 2 saja soalan dalam nombor 2. Okey, kemudian dia nak buat penulinan. Tolong lukiskan susunan radas dan pastikan label. So, di sini dia nak tuliskan logam nikel. So, maksudnya dia ada pure metal and impure. Logam tak tulen dengan logam tulen. So, sekarang dia ada logam yang tak tulen, nikel, dan logam tulen, nikel. Cikgu dah bagi tahu. So, di mana kamu nak letak anod, di mana kamu nak letak kathod, dan apa larutan yang kamu nak gunakan. Dan di situ juga tolong tuliskan pemerhatian kamu. Okey, tuliskan 2 persamaan. Ini faktor ke berapa? Faktor yang ketiga. So, faktor yang ketiga kamu tulis persamaan dekat anod macam mana? Anod macam mana cikgu kata? Yang lebih positif lah. Kamu tak pilih yang paling negatif lah sekarang ni. So, kamu akan pilih nikel. Okey, kemudian nanti apa akan terjadi? Saya nak lihat jawapan kamu. Nak tengok kefahaman kamu. So, itu sahaja kelas hari ini. Ada pula multiple choice kat sini. Apa pula multiple choice? Dia ada multiple choice. Dia dah bengong dah. Rasanya saya letak cloud. Word cloud. Okey. So, sekali lagi. Boleh tak masuk balik? Okey, so itu sahaja kelas kita hari ini. Okey, bolehlah bagi respon untuk kelas saya hari ini. Faham ke kelas hari ini? Tak ke? Okey?
So, terima kasih banyak-banyak. Jumpa lagi akan datang. Okey, jaga diri baik-baik. Minggu depan dah exam. Okey, minggu depan dah exam. Jaga diri baik-baik. Semoga kamu